Time tu Bedul terkejut betul tengok, ya Allah, ayah aku kenapa teruk betul muka dia ni, ya Allah. Dan waktu tu juga benda tu seakan macam sambil kuis tanah di hadapan, sambil pandang Bedul, dia menangis. Time tu Bedul dah takut, geng. Member dah ke belakang nak lari. Masa nak lari tu, dia baru pusing ke belakang, benda tu seakan merangkak kejar, geng. Terus Bedul sedar daripada mimpi. Ya Allah, lagi sekali dia terjaga pada tengah malam. Lepas tu dia buat apa? Ada benda tolak aku, geng. Ada benda tolak aku. Bilik aku kosong, tak ada orang. Aku seorang. Oh, meremang, geng, meremang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lain macam, geng. Jantung aku degup kencang, geng. Sambung lain kali, Sambung lain kali. Aku stop jap, aku sambung lain kali, insya-Allah. Doakan tak ada apa-apa, insya-Allah. Jumpa, geng, lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum. Ciao. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada yang belum tengok cerita minggu lepas, aku sarankan korang tengok dulu video minggu lepas. Baru korang tahu cerita ni asal usul daripada mana. Maaf sangat-sangat sebab aku terpaksa cut cerita minggu lepas jadi half. Sebab benda macam tu lah. Bila cerita pasal kisah seram ni, dan lagi bila bercerita tentang benda yang masih ada. Benda ni cerita pasal waris. Dan waris tu masih ada, masih hidup. Jadi tak best lah bila orang cerita pasal dia. Sebab itulah dia datang. Lagi-lagi bila cerita tentang pusaka ni, lagilah benda tu kuat. Benda tu masih ada energi. Jadi mana yang nampak tu rezeki lah. Dan rezeki aku jugalah sebab dapat rasa benda yang macam tu. So hopefully kita sama-sama kuat, insya-Allah. Kita pegang dengan apa yang kita percaya. Tapi tak apa, hari ni aku akan cuba habiskan cerita yang lepas tu. So bismillahirrahmanirrahim, kita sambung part 2. Pagi tu, lagi sekali Leman datang ke rumah Mak Jah. Datang kenapa? Datang sebab nak cakap. Lagi sekali kubur arwah ni dikorek oleh sesuatu. Tapi macam biasalah, korek dia tak dalam. Korek ni hanya dalam sekaki dua macam tu sahaja. So kali ni, diorang rasa macam diorang kena cari jalan penyelesaian. Takkanlah nak biar sampai macam tu, sampai bila-bila je, geng. Betul tak? So Leman pun decide, Bedul, malam ni kau ikut aku, kita tidur dekat kubur. Kita tengok siapa yang buat kubur ayah kau macam ni. Kita kena cari ni, Bedul. So Bedul pun setuju. Dia cakap kat mak dia pun okey. So pada pukul 10 malam, diorang pun naiklah basikal sambil bawa pelita nak pergi ke tanah perkuburan. Waktu sampai tanah perkuburan tu memang gelap gelita, geng. Hanya ada cahaya berdasarkan pelita sahaja. So bila sampai tanah perkuburan, diorang kat situ ada satu pondok kayu. Di mana pondok kayu tu tempat Leman selalu rehat lah. Leman pun letaklah pelita dekat tiang pondok kayu tu. Leman pun set up lah kelambu dia set up kelambu di setiap dinding-dinding supaya nyamuk tak masuk. Tapi daripada tapak pondok tersebut memang jelas nampak kubur ayah dekat depan. Contoh ni pondok. Ni pondok. Kat pondok tu ada satu macam penghadang, tak nak bagi orang jatuh. Dan memang nampak lah, kalau angkat badan sikit nampak kubur ayah dekat depan. So diorang pun set up lah, diorang letak bantal, diorang letak selimut apa semua, get ready untuk tidur. Time tu tengah malam. Time tu Bedul terjaga. Dia cakap sejuk sangat-sangat dengan nyamuk banyaknya. Tapi Leman dekat sebelah tidur mati, geng. Tidur sampai bunyi babi. Macam mana bunyi babi? Oh, teruknya, ya Allah. Macam tu bunyi dia, geng. So sambil tepuk-tepuk badan dia nak hilangkan kesan-kesan nyamuk, Bedul cakap dia seakan terdengar sesuatu, rakan-rakan. Seakan macam ada satu suara yang garau memanggil Bedul.
Dul, Dul, pandang sini Abdul. Tok Bedul macam cari-carilah mana datangnya suara ni. Suara apa yang mendayu-dayu ni, tapi suara ni macam aku kenal. Lepas tu dia angkat badan dia, dia pandang ke arah tanah perkuburan yang gelap gelita. Tapi nampaklah di tanah perkuburan ayah dia memang pelita melimpah ke arah tersebut. So bila Bedul angkat badan tengok ke arah kubur ayah dia, kelihatan jasad ayah sedang berdiri betul-betul di tapak pengubumian. Buat apa? Ayah seakan macam melambai-lambai ke arah Bedul. Abdul, sini nak, datang dekat ayah sini. Jangan takut. Bedul time tu terkejut, dia pandang jasad ayah dia. Dia pun kejut lah, Leman. Man, bangun Leman, bangun. Ada benda ni Leman. Tapi Leman buat apa? Leman cakap, jangan kacau aku lah. Aku penat nak tidur ni. Leman cakap macam tu. So Bedul pun dia tengok ayah dia, dia rasa macam, apa yang jadi ni? Malam ni aku kena selesaikan juga benda ni. Selagi tak selesaikan, selagi tu benda ni akan kacau aku. Dia tengok je jasad ayah dia yang sedang melambai-lambai sambil panggil. Bedul, sini Bedul. So Bedul pun dia turun pondok tadi, dia berjalan ke arah kubur ayah dia. So bila berhadapan dengan ayah dia macam ni, Bedul tanya, "Ayah?" Ayah dia pun cakap, "Bedul, Bedul terima ya." Bedul tanyalah, "Terima? Terima apa ya?" Bedul tak tahu nak terima apa ni. Ayah dia lagi sekali cakap, "Bedul, Bedul terima ya benda ni." Bedul time tu seakan macam tak tahu nak jawab apa. Dia hanya mampu jawab, "Baiklah ayah, Bedul terima." Tiba-tiba dia jawab macam tu, geng. Hati dia tak terdetik pun nak jawab terima, tapi mulut dia keluar dulu cakap dia terima. Lepas cakap terima je, Bedul seakan macam terjaga, macam terjaga daripada mimpi. Bila jaga daripada mimpi je, kedengaran bunyi azan daripada kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu terjaga tu, Bedul perasan betul-betul di sebelah dia ada sebilah keris panjang sedang berbaring elok. Dan Bedul ambil keris tu, dia tengok, dia tahu yang ni keris ayah. Macam mana boleh ada dekat sini? So Bedul belik keris tu, hulu dia berbalut dengan kain kuning. So dia pun cabut hulu tersebut, dia keluarkan daripada sarungnya, dia angkat. Waktu Bedul angkat keris tersebut, meremang geng bulu roma Bedul. Dia cakap macam keris tu ada sesuatu. Dan bila dia pandang ke arah luk keris tersebut, luk tu yang keris panjang yang macam gitu. Dia pandang luk tersebut macam ada satu tulisan Thailand. So Bedul pun masukkan balik keris tu dalam sarung dia. Dia sorok dah dalam selimut. Dia pun kejut Leman, cakap, "Leman, jom Leman, kita balik dah pagi ni." Leman pun bangun dalam keadaan mamai. Dia pun cakap, "Jom tengok kubur ayah. Apa jadi dengan kubur ayah tu?" Dia pun turun tengok kubur ayah, tengok malam tu elok kubur ayah, tak ada orang kacau, tak ada orang gali. Maybe sebab takut kot, Leman cakap. Orang ni takut ni, kita tidur sini, dia tak berani kacau. So Bedul pun macam, betul lah tu, betul. Diorang pun baliklah ke rumah masing-masing. Sampai je dekat rumah, Bedul terus keris tadi dia simpan bawah almari. Dia fikir dia memang tak nak bagi tahu siapa-siapa, takut nanti mak dia risau. So dia pun jalanilah hari dia macam biasa. Dia sarapan, dia makan apa yang patut. Memang tak ada apa-apa jadi, tapi dalam fikiran dia masih teringat akan ayah dia yang semalam dan juga keris yang berada di bawah almari. So waktu senggang je, waktu lapang je, Bedul akan masuk dalam bilik. Dia pergi ambil keris tu, dia akan tengok. Lepas tu dia cepat-cepat simpan, takut mak dia nampak. Memang tak ada apa yang jadi, geng. Sehinggalah pada malam tersebut, di mana Bedul get ready nak tidur dekat ruang tamu. Baru nak lelap, tiba-tiba pintu rumah Bedul diketuk. Bedul time tu fikir macam, tak naklah buka, dah malam ni, risau perompak ke, orang toyol ke, orang minyak ke datang ke. Aku nak buat diam, buat tak tahu. So bila Bedul senyap, lagi sekali bunyi. Kali ni lagi kuat, geng, ketukan pintu rumah tersebut.
So Bedul pun dia berdiri, dia geliat kejap, dia cakap, kejap, aku buka. Bedul pun jalan, dia buka lah kunci kat pintu, perak. Bila Bedul buka pintu je, Bedul terus terjatuh ke belakang, kedubush. Kenapa jatuh, geng? Sebab betul-betul berdiri di hadapan pintu pocong yang berupa ayah. Memang muka dia, benda berbungkus tu, tapi bermuka ayah. Senyum lihat Bedul. Dia cakap, Kau aku punya. Sampai mati kau aku punya. Kau tak boleh lari dari aku. time tu Bedul terus pengsan. Paginya mak dia kejut Bedul, terkejut kenapa anak dia ni baring depan pintu sambil pintu terbuka luas. Ingat buang terbiat ke apa ke kan. Tapi Bedul cakap tak ada apa-apa mak. Bedul tak tahulah, bangun waktu tidur kot, sleepwalking katanya. Tapi benda ni memang Bedul tak cerita dengan mak dia. Bedul simpan sorang-sorang je. Tapi lah, kata Tok Bedul, dia mimpikan makhluk berbungkus tu setiap malam datang ke arah dia sambil gelak, sambil cakap yang makhluk tu milik Bedul. Bedul tak boleh lari. Sampai satu malam bulan mengambang, tiba-tiba Bedul mimpikan ayah dia. Ayah dia datang dalam mimpi. Ayah dia cakap, Bedul, kamu nanti bawa keris ayah. Pergi ke pondok tempat ayah selalu pergi dalam kebun. Pergi sorang-sorang je nak. Bawa keris ayah ya. So Bedul pun rasa macam, ini macam hint lah, aku kena pergi juga untuk settlekan benda ni. So paginya Bedul cakap kat mak dia, mak, malam ni orang nak tidur rumah kawan. Mak jangan risaulah. Mak dia pun cakap, okey Bedul, hati-hati, take care, I love you. So Bedul pun siap-siap barang dia. Keris pun dia letaklah dalam gumpalan kain, tak nak bagi mak dia tahu. So malam tersebut, lebih kurang dalam pukul 7 lepas maghrib, Bedul pun turun daripada rumah dengan basikal dia menuju ke arah kebun ayah. Memang dekat kebun ayah tu dalam pedalaman sikit kebun buah-buahan. Kat kebun tersebut ada satu pondok lama tempat ayah dia selalu rehat. So waktu tu malam, geng. Bedul adalah bawa pelita. Takkanlah bawa torchlight, geng. So bila bawa basikal tu sambil berpandukan pelita dalam kebun, Bedul terdengar macam-macam. Ada bunyi orang bercakap, ada bunyi orang gelak-gelak, ada bunyi orang berjalan di sekelilingnya. Tapi bila Bedul intai, Bedul berhenti kejap, dia suluh-suluh, kosong, hanya ada dia dan juga bunyi cengkerik, krik. So Bedul pun teruskanlah perjalanan. Dan waktu dia terus tu, dia ternampak betul-betul di hadapan dia seakan ada cahaya daripada sebuah pondok. Cahaya yang macam cahaya obor lah macam tu. Bedul pun fikirlah, itu pondok ayah aku. Kenapa bercahaya, ada orang ke duduk kat situ? So Bedul pun dia kayu-kayu basikal dia betul-betul sampai kat pondok ayah dia. Dia terkejut. Pondok ayah dia pondok macam biasa, tak ada dinding macam tu, just pondok. So Bedul terkejut. Berada betul-betul di atas pondok tersebut, tengah duduk bersila macam tu. Ayah dia sedang pejam mata, seakan macam menunggu Bedul. So Bedul pun berhenti basikal dia, dia turun, dia pergi kat pondok tu, dia cakap, Ayah dah mati kan? Benda tu bersuara sambil pejam mata, dia cakap, Kami bukan ayah. Kami pendamping. Kami dah wariskan ilmu keturunan. Kamu kena belajar dengan kami. Waktu benda tu cakap, ibarat macam suara dia bukan suara seorang tau. Macam suara dia macam suara yang ramai, suara bergema. Kau faham tak? Dan malam tu Bedul cerita yang dia belajar bermacam-macam jenis ilmu persilatan dengan benda yang berupa ayah ni. Dan dikatakan setiap malam Jumaat Bedul akan keluar untuk pergi ke pondok untuk belajar. Sehinggalah Bedul mampu mewarisi ilmu keris terbang. Sehingga sekarang lah Tok Bedul cakap dia masih ada ilmu tu, tapi dia simpan. Dia cakap kalau boleh
Atuk nak biar ilmu ni mati dengan atuk. Atuk nak cari tempat berubat tu susah sebab benda ni benda keturunan. Nak gali balik tu tak tahu siapa punya. Sebab kata Tok Bedul, andai kata tak diwariskan benda ni kepada cucu dia yang lain, nanti benda yang sama mengganggu Tok Bedul akan ganggu cucu dia. Keturunan dia takkan tenang. Atuk tak naklah macam tu. Atuk nak biar benda ni berakhir dekat sini, cukuplah tanggung dosa. Sebelum atuk mati, atuk nak tanam keris ni dalam-dalam. Biar tak ada orang tahu. Biar atuk je yang terakhir ada ilmu ni. That's all cerita tentang ilmu keris terbang, geng. Cerita ni memang berat aku rasalah. Berat untuk aku ceritakan sebab bercerita tentang sesuatu yang masih ada. Selalu aku cerita kisah seram ni, benda tu macam tak berkait sangat. Tapi bila bercerita tentang pusaka ni, dia macam berat. Tengoklah apa jadi dekat video lepas. So macam tak best lah, tak sedap badan lah aku rasa. So aku kena stop sampai sini sahaja. Kalau korang suka cerita seram, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you guys pada mana yang doakan aku. Thank you pada yang bagi super gift, super chat. Kita jumpa dalam Story Puaka akan datang. Jangan biarkan hidup anda menjadi Story Puaka. Assalamualaikum.